Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya nak bincang isu pengampunan Najib kerana hari ini dikatakan lembaga pengampunan akan bersidang dan Anwar akan duduk di dalam lembaga pengampunan 28 hari bulan April. Jadi inilah hari yang ditunggu-tunggu oleh pentaksub bosku dan kem bosku dalam UMNO. Jadi sepintas lalu saya dah jelaskan, kem bosku sekarang menguasai UMNO, menguasai MKT UMNO dan telah menekan Zaid Hamidi berhubung pengampunan Najib. So apa yang mereka hendak ialah sama ada Najib diampunkan atau berdasarkan pemahaman saya, jika tidak diampunkan maka mereka akan berusahalah tak mau sokong lagi Anwar lah. MP BN tak mau lagi sokong Anwar. Jadi mereka akan menjurus ke arah itu. Jadi bila Zahid perlahan-lahan dia letak orang-orang dia dalam MKT, dia ingat itu orang dia. Sebenarnya dah lama orang-orang bosku saya dipahamkan buat-buat seperti mereka ni dah beralih ke hala Zahid. Jadi Zahid menyokong mereka lah dalam pemilihan UMNO, nak lantik dalam MKT. Tetapi tiba-tiba apabila timbul isu pengampunan Najib, mereka berubah sekelip mata dan menekan Zahid perlu ampunkan Najib. So maknanya mereka hendak Anwar membantu dalam isu pengampunan Najib. Jadi hujah yang sedang diwar-warkan oleh penyokong bosku di media sosial ialah kalau dulu masa Anwar, masa Mahathir menjadi balik Perdana Menteri, Anwar boleh diampunkan dengan mudah, masakan Najib tidak boleh diampunkan. Jadi sebenarnya beza kes Anwar dengan kes Najib. Kita akan berbalik kepada kes pengampunan Najib sebentar lagi, tetapi sebenarnya berbeza sebab pada ketika Anwar diampunkan, pertama sekali permohonan petisyen pengampunan sudah pun dimasukkan oleh Anwar lama sebelum pengampunan diberikan. Kedua, Anwar sudah jalani hukuman penjara beberapa tahun. Jadi tinggal sikit lagi. Dia dah jalani hukuman penjara beberapa tahun. Dan yang ketiga, prosesnya bukan seperti yang dijangka, dikatakan, diwar-warkan kononnya Tun telah menekan dan menjayakan pengampunan Najib. Tidak tidak sama sekali Dalam pengampunan Najib baru sahaja menjalani hukuman penjara tak sampai 8 bulan ataupun dah masuk 8 bulan. Kes jenayah dia berat, diketahui di seluruh dunia dan dia sudah disabit bersalah. Kes dia dimuktamadkan menerusi proses lengkap penghakiman bermula Mahkamah Tinggi kepada Mahkamah Rayuan kepada Mahkamah Persekutuan, pada awalnya berjumlah 9 hakim. Jadi kalau ada orang pertikai isu Hakim Nazlan, benda itu dimuktamadkan menerusi perbicaraan di peringkat Mahkamah Rayuan, sudah dimuktamadkan. Jadi tidak timbul lagi isu Hakim Nazlan. Dan Mahkamah Rayuan, panel 3 hakim yang berbeza telah mengekalkan sabitan bersalah dan juga hukuman yang dikenakan di peringkat Mahkamah Tinggi. Dan kemudian di peringkat Mahkamah Persekutuan, panel 5 hakim telah mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi. Kemudian Najib timbulkan lagi isu kononnya di peringkat Mahkamah Persekutuan, ketua hakim yang mempengerusikan panel hakim itu ada isu tertentu. Jadi amat jarang mahkamah membenarkan proses semakan semula, tetapi bagi kes Najib mereka benarkan. Jadi oleh kerana dia ada isu dengan proses penghakiman, dia kata tidak adil dan sebagainya, jadi ada satu panel 5 hakim baru yang dipanggil untuk duduk bagi tujuan menilai sama ada semakan perlu dibuat. Ini atas permintaan Najib, kerana Najib ada masalah
dengan pengerusi panel hakim Mahkamah Persekutuan. Jadi daripada 5 hakim, satu keputusan majoriti dicapai, 4 hakim lawan 1, bahawa tidak ada apa-apa isu ketidakadilan dan semuanya berjalan seperti yang tertib, maka mereka menolak permohonan semakan. Jadi secara langsung itu bermakna sejumlah 9 campur 4, iaitu 13 hakim tidak mendapati perlunya Najib dibebaskan dan sebagainya. Okay, 13 hakim terpelajar di Malaysia. So Najib, proses perbicaraan Najib sudah dimuktamadkan. Prosesnya cukup lengkap, bukan agak lengkap, cukup lengkap, dan Najib didapati bersalah. Okay, so is beyond reasonable doubt, dan banyak perkara di dalam mahkamah ini bermakna lah sudah diputuskan, kita sudah tahu kes 2.6 bilion kononnya derma Raja Arab Saudi itu cerita dongeng, dan Najib ada terlibat dalam penyelewengan dana dan sebagainya, SRC lah. Okay, itu sudah dimuktamadkan. Malah saya berkali-kali dah beritahu anda semua, tak payah rujuk mahkamah. Sebenarnya Najib sendiri secara tidak langsung sudah mengaku bahawa dia menipu satu Malaysia sebelum PRU 14, apabila Najib mengaku dalam temu ramah Al Jazeera selepas PRU 14 bahawa beliau hanya menganggap bahawa itu derma Raja Arab Saudi. Berbeza dengan apa yang Najib beritahu sebelum PRU 14, itulah derma Raja Arab Saudi, itu sah derma Raja Arab Saudi. Jadi Najib sendiri sudah mengaku kesalahan dia. Tambah pula cara dia melindungi diri dia dengan memecat peguam negara dulu, ya. Kemudian dia cuba hentikan, dia berjaya dia hentikan siasatan terhadap diri dia. Anda disiasat, tetapi anda hentikan siasatan terhadap diri anda, iaitu siasatan pasukan petugas khas yang diketuai oleh peguam negara yang kemudian Najib pecat, ya. Jadi Najib telah melakukan penganiayaan terhadap penjawat-penjawat awam, penjawat tinggi dalam kerajaan dia untuk melindungi diri dia, kerana peguam negara hendak dah sediakan kertas siasatan, kertas pendakwaan yang kononnya sel-sel media Najib kata itu semua fitnah dan direka. Kemudian daripada itu, selepas kes SRC diputuskan Najib bersalah, kita lihat balik kertas pendakwaan yang didakwa fitnah tu, kalau anda baca kandungannya, rupa-rupanya benar. Maka Najib telah menyalahgunakan kuasa dia untuk memecat peguam negara untuk melindungi diri dia, kemudian bawa Apandi Ali yang terbukti menipu. Mahkamah mendedahkan dalam kes Saman Lim Kit Siang, mahkamah mendedahkan, hakim mendedahkan Apandi Ali telah ubah cerita dia kepada kononnya dulu masa Apandi Ali buat sidang media, kononnya mereka dah pergi jumpa penderma Raja Arab Saudi. Apandi Ali mengaku itu tidak berlaku. Maknanya Apandi Ali menipu untuk membantu menyelamatkan Najib. 6 bulan atau 7 bulan selepas peguam negara sebelum tu, iaitu Gani Patail, dipecat, ya. Apandi Ali ambil alih dalam 6-7 bulan. Kes rumit 1MDB, kes rumit SRC, dalam 6 bulan je dia boleh selesaikan semua penyiasatan kononnya, dan dia buat sidang media, dia kata Najib tidak bersalah, ya, dan menipu. Sudah dibuktikan menipu, bahawa ada pihak dari satu rombongan melibatkan SPRM telah jumpa penderma dan mengesahkan itu derma Raja Arab Saudi, ya. So tak payah nak sangkal lagi sekarang isu pengampunan. Jadi UMNO hendak Najib diampunkan. Jadi Anwar duduk dalam lembaga pengampunan hari ini sebagai memikul tanggungjawab bagi portfolio menteri wilayah, kerana tidak ada pelantikan menteri wilayah, bukan sebagai Perdana Menteri. Tetapi lembaga pengampunan bukan hanya Anwar, ianya meliputi Anwar, peguam negara dan 3 ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Tidak lebih dari 3 lah. Okey. Jadi mereka duduk hari ini bukan nak dengar permohonan UMNO, permohonan sesiapa. Mereka hanya duduk untuk mendengar petisyen rayuan Najib.
Ya. Jadi Anwar tidak boleh bawa rayuan UMNO ke, tekanan UMNO ke masuk dalam mesyuarat itu. Malah adanya Anwar pada ketika lembaga pengampunan putuskan kes Najib itu, mungkin ada soal konflik kepentingan. Jadi saya pun dah sarankan bahawa ada satu cara Anwar boleh atasi perkara itu, iaitu pada ketika lembaga pengampunan nak memutuskan sama ada Najib perlu diampunkan ke tidak, Anwar boleh minta izin keluar bilik, dan benda tu dia minta lembaga pengampunan rekodkan dan kemudian umumkan kepada semua bahawa pada ketika keputusan dibuat, Anwar telah keluar bilik seketika. Jadi apa pun, lembaga pengampunan akan buat keputusan berdasarkan petisyen rayuan Najib sahaja. Kemudian keputusan itu setelah mempertimbangkan kenyataan bertulis oleh Peguam Negara, keputusan akhir akan disampaikan kepada Agong sebagai nasihat. Kemudian sejajar dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan di mana Agong ada kuasa mutlak budi bicara atau kuasa budi bicara mutlak. Ya, jadi Agong akan terima nasihat itu, kemudian dia akan memutuskan sama ada dia setuju dengan nasihat itu atau dia tidak setuju dengan nasihat itu. Tetapi keputusan akhir Agong ni, sama ada setuju dengan lembaga pengampunan atau tidak setuju ni, Agong tak payah buat hari ni, Agong tak payah buat esok. Agong boleh tunggu sebulan, setahun, 2 tahun, tidak ada masa. Ya. Dan segala pertimbangan Agong hanyalah berdasarkan pertimbangan lembaga pengampunan berdasarkan petisyen rayuan, tidak lebih dari itu. Maknanya Anwar sebenarnya tidak ada kuasa untuk memastikan Najib diampunkan. Ya, sel-sel media propaganda kem Najib sedang memarakkan propaganda palsu, kononnya dulu Tun Mahathir yang telah memastikan Anwar diampunkan. Tidak. Ya. Dan jangan lupa, Anwar sudah lalui penjara banyak tahun, Najib baru masuk penjara. Ya. So, Anwar tidak boleh memastikan, dan saya tak tahulah adakah Najib akan diampunkan ke tidak dalam masa terdekat, tetapi saya jangka tidaklah. Okey. So, timbul persoalan, jika dalam masa terdekat ni Najib tidak diampunkan, apakah akibat dia? Jadi saya lihat Anwar akan dipersalahkan. Ya, persepsi akan timbul bahawa Anwar tidak membantu Najib kerana sel media ke Laskar Cyber ke propaganda yang diwujudkan oleh kem Bosku ni menimbulkan persepsi Anwar ada kuasa untuk memastikan Najib diampunkan sekarang. Jadi apabila Najib tidak diampunkan, andai kata Najib tidak diampunkan, jadi akan mula timbul kemarahan dalam sel kem Bosku di dalam UMNO yang kini menguasai MKT bahawa Anwar tidak membantu Najib. Jadi kestabilan kerajaan pimpinan Anwar akan terganggu juga. Saya jangka lepas tu BN ramai akan tarik diri. Dan biar apa sekalipun GPS kata dalam sidang media dia, saya jangka GPS akan ikut serta. Ya, takkan orang yang dah rancang nak tarik sokongan nak mengaku. Ya. So itu jangkaan saya. Yang saya tahu itulah tekanan yang diberi Zahid, sama ada Najib diampunkan atau tarik sokongan. Ya. Sekiranya Najib diampunkan pun sama juga. Okey. Najib akan keluar, kemudian sama seperti dulu Zahid buat retorika palsu, kononnya kalau bubar parlimen sekarang, ya, kerajaan akan lebih stabil dan sebagainya untuk menekan Ismail Sabri membubarkan parlimen. Sama juga mereka akan kata sekarang ni akan wujud gelombang Bosku, dan gelombang Bosku ni mampu menyebabkan BN menang lebih besar. Jadi kita perlu bubar parlimen sekarang supaya dalam pilihan raya BN lebih kuat, kemudian BN kerjasama dengan PH akan bertambah kuat lagi. Tak ada siapa boleh gugat. Hakikatnya Najib dengan Zahid akan cuba kuasai kerajaan itu sahaja. Sebab sejarah telah membuktikan itulah yang telah dilakukan oleh Najib dan Zahid sehingga tertumbangnya
dua kerajaan sebelum akhirnya parlimen dibubarkan, kerana mereka hendak kuasai. Mereka hendak akhirnya Perdana Menteri UMNO duduk menguasai kerajaan, ya. Kerana hanya jika Perdana Menteri UMNO, mereka boleh saling bantu-membantu diri sendiri. Dan Zahid sudah buktikan dalam Convention MIC sebelum PRU 15 bahawa segala yang dilakukan dia, termasuk PRU awal itu, adalah berkisar di sekitar kes mahkamahnya. Maknanya dia nak selamatkan diri. Dan kita sudah lihat cara mencurigakan kes dia ditangguhkan. Peguam ada arahan diberi kepada pendakwa raya jangan bantah bila dia minta kes dia ditangguhkan, kerana dia masuk bukti baru kepada Jabatan Peguam Negara. Kononnya bukti baru ni adalah berasas untuk gugurkan kes dia. Jadi dia nak cuba gugurkan kes dia, walhal sebenarnya mahkamah sudah putuskan ada kes prima facie. Jadi dia sudah diminta membela diri. Jadi kalau ada bukti baru sekalipun, mahkamah sudah putuskan ada kes prima facie. Jadi kalau dia ada bukti baru, sepatutnya Peguam Negara arahkan dia bentangkan di mahkamah. Ini tidak. Pendakwa raya dapat arahan jangan bantah. Jadi sudah nampak sesuatu mencurigakan sedang berlaku. Jadi mereka akan cuba kuasai kerajaan. Jadi Najib diampunkan ke tidak diampunkan ke, kerajaan Anwar tidak stabil. Cuma kalau Najib tidak diampunkan, Anwar akan dianggap sebagai tidak membantu Najib, walaupun sebenarnya dia tidak ada kuasa untuk memaksa pengampunan. Pendek kata, keadaan sekarang ni tidak stabil disebabkan Kem Bosku, disebabkan banyak faktor. Kem Bosku yang akan mengulang segala yang mereka lakukan sebelum PRU 15 untuk menyahstabilkan kerajaan, disebabkan Zahid terdesak, disebabkan Anwar memungkiri janji, disebabkan Anwar kencing rakyat. Jadi kalau kita lihat kiri kanan, rakyat resah, rakyat tidak puas hati, kerajaan tidak stabil. Jadi seeloknya Anwar nasihatkan sahaja Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.